Okey, saya tertarik dengan komen ataupun kenyataan yang dibuat oleh Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution, yang mengatakan seorang warga asing yang bertemu jodoh dengan rakyat tempatan, sama ada lelaki ataupun wanita, dia kata boleh berkahwin asalkan mengikut peraturan immigration yang telah ditetapkan, dan dia boleh bekerja di Malaysia. Ini saya pun pening lah, apa motif Saifuddin cakap macam ni. Sedangkan kita rakyat di bawah ni, kita tahu bahawa warga asing bertemu jodoh yang dicipta, ya. Mereka berkahwin kontrak, mereka menggunakan alasan jodoh berkahwin untuk membuka premis perniagaan di Malaysia. Jadi kalau ikut kata Saifuddin ni, menteri ni, dia kata boleh bekerja, mohon untuk bekerja di Malaysia. Saya nak tanya balik kepada Saifuddin, isu yang kita angkat sekarang, yang kita suarakan ialah mereka ini berkahwin dan kemudian guna nama isteri, guna IC isteri mereka ini, kemudian mereka bayar bulan-bulan pada isteri mereka ini upah, komisen semua lah, dan kemudian buka akaun bank, daftar SSM, kemudian buka permit perniagaan, kemudian mereka berniaga dalam negara kita sesuka hati, kan? Dan mereka kontrol kawasan-kawasan tertentu dengan alasan mereka menggunakan nama orang tempatan yang di Alibaba, tak kira lah yang dia kahwin. Jadi sekarang ni, kalau mengikut kenyataan menteri ni, makanya isu yang membelenggu rakyat ini tidak akan selesai lah. Sebab dia kira bertemu jodoh. Ini bukan soal bertemu jodoh, ini soal buruh-buruh asing ni yang datang bekerja di Malaysia. Dia dah tamat kontrak, sepatutnya kerajaan hantar dia orang balik, arahkan majikan-majikan hantar dia orang balik ke negara masing-masing. Bila dah habis kontrak, kerajaan dah bawa masuk 1 juta pekerja asing, kemudian mereka bekerja 10 tahun, tambah 3 tahun, 13 tahun. Jadi mereka ini dah tamat kontrak, kerajaan arahkan majikan hantar balik dia orang. Itu je yang jadi isu sekarang ni. Mereka ni tidak balik, dan mereka menggunakan alasan bertemu jodoh dengan wanita tempatan untuk membina empayar perniagaan di negara kita, dan kemudiannya mengganggu ekonomi rakyat tempatan. Mereka buka kedai runcit, mereka buka minimarket, mereka buka kedai hardware, mereka buka car wash, mereka buka kedai gunting rambut, mereka buka kedai kapet, mereka buka lesen kontrak, lesen kewangan G1, G2, G3. Mereka sapu semua kerja-kerja rakyat tempatan. Kemudian lebih parah lagi, mereka sekarang ni dah menguasai pula perniagaan rakyat marhai ni, seperti meniaga burger, meniaga ABC, cendol, roti canai, nasi lemak, kemudian meniaga air tebu. Jadi mereka kontrol sekarang ni. Jadi menteri harus melihat kebanjiran mereka ini yang tidak balik ini, termasuk juga pendatang-pendatang haram ini yang menggunakan kesempatan untuk membuat alasan berkahwin dengan rakyat tempatan untuk menjalankan perniagaan dalam negara ini sesuka hati mereka, dan mereka akan mengawal lokasi-lokasi tertentu untuk menempatkan premis-premis perniagaan orang dia. Sebab dia orang ni dah kerja lama, kemudian dia ada simpanan dia yang dia tak gunakan, dan dia simpan selepas membayar segala overhead dia dekat sini, kemudian hantar balik kampung. Jadi dia ada simpanan banyak. Bahkan kajian saya menunjukkan kalau warga asing ni berjaya menyimpan RM1,000 sebulan, 12 bulan dia ada 12,000. 13 tahun dia bekerja di sini, dia ada lebih kurang 156,000 seorang warga asing. Jadi kalau dia seorang warga asing simpan 1,000, ada 156, bagaimana kalau dia menyimpan 2,000? Jadi dia orang bila habis kontrak 13 tahun berada dalam negara ini, dia ada duit banyak.
dia ada duit banyak dan sepatutnya kerajaan arahkan dia orang balik. Arahkan majikan ni kenakan tindakan yang tegas kepada majikan. Dia kena balik negara dia. Dia nak datang negara kita melancong lepas tu, itu bab lain. Masalah sekarang ni Pak Menteri, dia orang guna kesempatan ini. Dia ada duit banyak, dia share 2-3 orang. Dia ambil kedai ni, kedai. Akhirnya dia menguasai beberapa lokasi dalam bandar-bandar utama di negara kita. Mereka menguasai, mereka kontrol. Jadi kalau tidak dikawal oleh kerajaan, akhirnya modus operandi ini akan digunakan oleh semua warga-warga asing yang berada dalam negara kita. Mereka boleh membeli wanita tempatan dengan harga-harga tertentu dan mereka memberi allowance, memberi gaji. Kadang-kadang mereka berkahwin pun secara cowboy je dekat Thailand tu. Mereka tak register pun dekat sini, kan? Jadi dia tujuan dia nak bagi perempuan ni percaya bahawa dia ni betul cinta. Sedangkan dia cinta dekat MyCard tu, dekat IC tu, untuk membuat lesen SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, lesen perniagaan. Sebab dengan lesen perniagaan inilah mereka boleh membuka akaun bank, current account, dan juga boleh membuka premis perniagaan dengan pihak berkuasa tempatan. Dan saya mengesyorkan kepada menteri supaya melihat pendaftaran lesen perniagaan secara online ini harus dikaji semula. Sebab bila warga asing guna nama orang tempatan yang di Alibaba ataupun di Kawin ni, dia boleh buat pendaftaran online. Kemudian dia boleh print saja lesen itu dekat kios yang terletak di pejabat-pejabat SSM di seluruh negara ni ada kios. Dia print dan dia nak renew pula sama juga, dia masuk IC ataupun dia buat secara online, dia boleh print out benda tu. Jadi bila dia print out begini, menyebabkan kita mempermudahkan urusan warga asing. Sepatutnya bila terbabit dengan warga asing, kita dah tahu dia Alibaba, kita dah cek dia Alibaba lesen rakyat tempatan yang diberikan kepada dia orang. Patutnya kerajaan kawal benda ni. Wanita-wanita tempatan yang dah berumur, dah tua bangka, tiba-tiba nak buka minimarket, buka restoran, buka kedai runcit, buka macam-macam perniagaan, sedangkan selama hidup dia tak pernah pun menjalankan perniagaan dalam negara kita. Tapi bila berkahwin dengan warga asing, dia nak buka perniagaan. Sebab warga asing ni nak gunakan dia sebagai alat untuk mencari peluang untuk berniaga dalam negara ini. Dan mereka punggah habis saudara mereka, kaum kerabat mereka dari negara mereka datang ke sini untuk membuka premi perniagaan dan menghancurkan perniagaan orang tempatan yang membayar cukai kepada kerajaan, yang banyak membantu meningkatkan ekonomi kerajaan sebelum ni, menjana ekonomi keluarga masing-masing, menjana pendapatan mereka. Tapi hari ini banyak yang gulung tikar. Orang berniaga restoran gulung tikar, kedai runcit gulung tikar, kedai hardware gulung tikar, kedai kapet gulung tikar, macam-macam lah. Buat kontrak kelas G1, G2, G3 gulung tikar. Sebab segala-gala bisnes yang ada di negara kita ini telah dikuasai oleh puak-puak warga asing. Jadi kalau menteri berkata dia boleh berkahwin kerana jodoh, kemudian boleh bekerja di sini, bekerja bukannya berniaga. Isu kita sekarang ni berniaga. Yang bekerja itu dipantau oleh kerajaan. Itu pun dia orang bekerja sekejap dengan majikan ni, dia cabut lari dan dia jadi kosong dan dia membuka perniagaan. Kita tak kenyataan menteri ini merujuk kepada mereka dalam bidang profesional yang belajar sama-sama di luar negara, kan, kemudian jadi accountant, jadi arkitek, jadi doktor, lawyer dan sebagainya. Yang ini betul-betul menjodoh sebab dia belajar sekelas dengan warga asing, kemudian bercinta dengan warga asing, kemudian dia berkahwin. Dia nak duduk di Malaysia, nak bekerja di sini, boleh lah sebab dia dalam bidang profesional. Tapi kalau buruh yang datang sini, buruh ladang, buruh pembinaan, buruh ini bukan, ini taktik wahai Pak Menteri. Tak faham. Dia orang dah habis kerja, balik lah. Bukan dia gunakan peluang untuk membuka perniagaan dalam negara ini hingga menyebabkan rakyat kita serabut, rakyat kita menyampah, rakyat kita menjadi bengong melihat kerajaan tak mengambil tindakan. Sehinggalah ke hari ini semakin banyak
banyak, semakin bertimbun-timbun, semakin membesar empayar perniagaan mereka bagaikan cendawan tumbuh lepas hujan. Jadi sekadar itu dulu, kita jumpa lagi. Salam terjah, teguran ikhlas saya untuk Menteri KDN. Jumpa lagi, selamatkan Malaysia, selamatkan tanah airku.